Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk tugasan 2, kami ingin membentangkan tentang Akta Tanggungjawab Fiskal FRA bagi subjek GMGF 2023 Pentadbiran Kewangan. Kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan iaitu Nur Farhana binti Abdul Rahman, Suhana binti Seman, Nur Amira binti Muhammad Zain dan Jessila Lorin anak Jaiti. Pengenalan bagi pentadbiran kewangan adalah satu sistem pengendalian kewangan awam serta portfolio yang amat penting. Pelan baru bagi setiap tahun melalui belanjawan negara iaitu bajet. Pentadbiran kewangan yang efektif penting memberi kesan secara langsung terhadap keseluruhan program pembangunan negara. Pentadbiran kewangan yang cekap akan memastikan negara memberi perkhidmatan yang asli dan terbaik. Pentadbiran kewangan juga menjadi jambatan yang menghubungkan segala aktiviti dan sumber negara. Sistem pentadbiran kewangan negara yang cekap, lengkap serta tersusun amat diperlukan bagi menangani perbelanjaan awam yang defisit. Akta Tanggungjawab Fiskal FRA di Malaysia terbahagi kepada 3 iaitu objektif, matlamat dan sejarah. Untuk objektif adalah meningkatkan pengurusan pentadbiran accountability serta ketulusan dalam pengendalian pengurusan fiskal. Bagi matlamat pula adalah untuk tingkatkan kemampuan fiskal dan memberi dorongan untuk kestabilan ekonomi makro. Bagi sejarah pula adalah akta ini mula dibincangkan sejak 2018 kerana mempunyai skandal kewangan negara Malaysia. Oleh itu, kerajaan melaksanakan akta pada tahun hadapan dengan hasrat produktiviti perbelanjaan awam negara meningkat dengan nilai faedah yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan kepada rakyat. Perkara ini telah dijelaskan dalam Pembentangan Bajet 2022. Idea ini wujud dan diperkembangkan oleh Kementerian Kewangan Negara. Tujuannya adalah bagi menghadapi masalah ekonomi negara dengan penyebaran wabak COVID-19. Seterusnya, hubungan Akta FRA dengan isu fiskal negara Malaysia. Dasar fiskal merupakan program yang berkesan untuk keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi bagi mencapai kestabilan ekonomi. Dasar fiskal berhubung kait rapat dengan pentadbiran kewangan negara. Dasar ini sentiasa memastikan pengumpulan cukai dan perbelanjaan awam negara memberi laluan kepada pembangunan negara. Setiap negara perlu menggaris semula dasar fiskal yang tersusun dan komprehensif supaya ekonomi dijaga. Seperti yang kita tahu, penyebaran wabak COVID-19 menyebabkan terlaksananya PKP dan pemberian keutamaan kepada nyawa dan keselamatan telah memberi impak kepada sektor ekonomi. Oleh itu, kerajaan terpaksa mengorbankan kemajuan ekonomi. Berikut merupakan antara inisiatif kerajaan untuk membaik pulih ekonomi negara. Yang pertama, Pakej Rangsangan Ekonomi PRE, Pakej Rangsangan Ekonomi Rakyat Prihatin, Tambahan Rangsangan Ekonomi PKS Prihatin serta Pakej Prihatin SME dan Penjana. Kesemua pelan rancangan diperkenalkan untuk jangka masa yang pendek bagi memulihkan keadaan ekonomi. Dasar fiskal negara kita semasa pandemik tergugat kerana kemelesetan ekonomi yang berlarutan, penyebaran wabak yang berpanjangan dan harga minyak mentah jatuh. Kesan sampingan daripada situasi ini adalah kutipan hasil yang rendah walaupun perbelanjaan awam semakin meningkat. Kestabilan fiskal negara telah membantu ekonomi mencapai semula tahapnya melalui langkah kitaran balas. Pada awal permulaan tahun ini, cabaran tahap hutang yang tinggi telah menyusahkan laluan penyatuan fiskal negara untuk tempoh tertentu. Berikut merupakan kepentingan akta di negara kita.
Akta ini amat penting untuk menghapuskan defisit kerana ia merupakan langkah pertama untuk menjaga ekonomi domestik daripada krisis kewangan. Akta ini membantu negara maju terus ke hadapan sebagai jalan keluar daripada krisis kewangan disebabkan oleh pandemik. Selain itu, akta ini memberi impak kepada jangka masa panjang terhadap kestabilan ekonomi. Akta ini juga bertujuan untuk meningkatkan lagi disiplin fiskal negara dan memastikan urus stabil kewangan negara sentiasa dipantau. Pelaksanaan akta ini dapat menangani isu skandal kewangan negara dan rasuah. Antara nilai dan faedah akta, peruntukan besar sebanyak 332.1 bilion termasuk dana COVID-19 perlu diperluaskan supaya dapat meningkatkan keupayaan kerajaan untuk mengecilkan jurang pengeluaran wang dan mengawal perbelanjaan awam. Dengan mengkaji semula bajet 2022, sasaran pertumbuhan ekonomi di bawah KDNK yang realistik adalah 5.5% hingga 6.5% kerana keadaan tidak tentu dan masih di kaki langit. Anggaran fiskal bagi tahun 2022 adalah 234 bilion di mana hanya 221 bilion pada tahun 2021. Tindakan ini amat penting bagi mengelakkan negara terus berhutang. Anggaran ini dibuat atas dasar harga tenaga yang meningkat. Belanjaan awam untuk pengurusan meningkat kepada 233.5 bilion jika dibandingkan dengan tahun lepas. Selain itu, perbelanjaan untuk pembangunan negara juga diperluaskan dan diperuntukkan dibesarkan lagi. Pelaksanaan Akta FRA ini juga membuatkan kerajaan mengurangkan defisit fiskal pada 98.1 bilion iaitu sebanyak 6% daripada KDNK untuk tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun ini iaitu sebanyak 6.5%. Hutang awam negara dianggarkan 66% daripada KDNK menjelang tahun 2022 dan paras hutang berkanun akan mencapai tahap 63.4% daripada KDNK. Ini memastikan kerajaan membuat bayaran hutang secara ketara pada 18.4% dari jumlah hasil akan diperoleh pada tahun hadapan. Antara cabaran pelaksanaan Akta Tanggungjawab Fiskal akan menyebabkan beberapa perubahan pada dasar yang sedia ada. Kerajaan juga terpaksa wujudkan jawatan kuasa pilihan khas bajet sebagai badan bebas di bawah Parlimen, memberi impak kepada sistem perundangan kewangan dan akta audit. Kerajaan perlu menilai semula dan dengan teliti sebelum Undang-Undang Tanggungjawab Fiskal diperkenalkan dan dilaksanakan. Undang-Undang Tanggungjawab Fiskal tidak boleh dianggap sebagai pengganti dasar fiskal yang berhikmah. Tidak begitu jelas keseimbangan dan accountability dan ketangkasan dalam kewangan sektor awam supaya pihak yang tidak bersalah tidak akan dihukum. Akta Tanggungjawab Fiskal telah dilaksanakan di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, New Zealand dan juga Brazil. Amerika Syarikat merupakan negara pertama yang melaksanakan Akta Penguatkuasaan Belanjawan BEA pada tahun 1990. Undang-undang Akta ini hanya diguna pakai di peringkat kerajaan persekutuan. Akta ini mula diamalkan apabila ketidaksesuaian fiskal yang serius telah direkodkan secara eksklusif dalam kerajaan persekutuan pada masa itu. Setiap unit persekutuan mempunyai peraturan tersendiri dalam menjalankan urus tadbir kewangan dan perbelanjaan awam. Antara ciri-ciri utama dalam Akta BEA adalah seperti berikut. Termasuk kerajaan persekutuan, setiap unit dalam persekutuan mempunyai peraturan tersendiri. Lebihan tetap pada Kongres dan mekanisme kawalan perbelanjaan diaplikasi melalui peraturan di bawah Akta Penguatkuasaan Belanjawan BEA.
mempunyai komitmen security had bagi memastikan had dan matlamat belanjawan pada tahun tersebut. Sebarang tindakan yang menyebabkan peningkatan kod perlu diimbangi semula dengan mengurangkan perbelanjaan lain meningkatkan hasil negara. Manakala di negara New Zealand, akta ini tidak sama seperti pelaksanaannya di Amerika Syarikat dan Eropah. Akta pelaksanaan di New Zealand pada tahun 1994 adalah timbunan ketelusan kepada ketegaran peraturan. Undang-undang ini diperkenalkan bagi memperbaiki pelaksanaan dasar fiskal dengan menggariskan prinsip-prinsip pengurusan fiskal yang bertanggungjawab dan mengukuhkan lagi laporan mahkota. Selepas pelaksanaan akta, laporan pertama diterbitkan pada tahun 1995 oleh Menteri Kewangan Sir Hornbill Birch. Beliau berpendapat bahawa laporan tersebut memberi keyakinan dan kepastian terhadap matlamat hala tuju kerajaan dan mewujudkan peluang masyarakat membuat pilihan dan berdebat tentangnya. Pada tahun 2004, Akta Tanggungjawab Fiskal 1994 telah dimansuhkan dan dimasukkan ke dalam Akta Kewangan Awam 1989. Rang undang-undang di New Zealand dipinda untuk menyatukan perundangan utama mengenai kewangan awam sambil mengekalkan prinsip Akta Tanggungjawab Fiskal 1994. Seterusnya, kerajaan juga membenarkan Pernyata Tahunan Negara diterbitkan lebih awal daripada 1 Disember. Akta Kewangan Awam yang dibuat pindaan tahun 2013 telah menambah bilangan prinsip daripada 5 menjadi 8 prinsip. Selepas kegagalan program penstabilan ekonomi negara Brazil sejak rancangan Cruzado pada tahun 1986 hingga Plan Collor pada tahun 1990, rancangan Real pada tahun 1994 telah berjaya menstabilkan ekonomi negara tersebut. Seterusnya, semua ahli politik yang menyandang jawatan di negara Brazil digalakkan untuk menggunakan perekonomian kreatif untuk memudahkan kerajaan memenuhi siling defisit dalam bajetnya. Fiscal Responsibility Law memberi kuasa mandat kepada Institut Audit Negara, Tribunais de Contas, untuk membuat kawalan terhadap pentadbiran luaran. Tribunais de Contas merupakan satu badan sampingan yang diwujudkan di peringkat negeri bagi menikmati tahap autonomi, fungsi pentadbiran dan politik yang terhebat di negara Brazil. Secara kesimpulannya, Akta Tanggungjawab Fiskal membuktikan telah memodernkan pentadbiran keuangan di negara-negara maju, membuktikan kemajuan ekonomi jangka pendek dalam kerja pentadbiran negara. Sehingga kini kerajaan Malaysia telah menerima makna balas yang positif daripada orang ramai mengenai cadangan Akta Tanggungjawab Fiskal bagi Belanjawan 2022. Sekian, terima kasih.